Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shaffi sadri yassirli amri wahlul bilisani yafqahu qawli. Amin. Okey, pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada peserta-peserta yang sanggup meluangkan 1 jam bersama kami pada pagi Sabtu ni. Okey. So pada hari ini kita akan ada satu sesi awareness, kesedaran mengenai augmented reality. So kita ada introduction sikit pasal augmented reality ni. Apa yang kita akan bincang pada hari ini ialah apa itu augmented reality. Kita kena define dulu apa itu augmented reality. Dan kita akan lihat bagaimana AR digunakan dalam industri dan apa beza AR ni dengan VR. Kita ada dua terma, AR, augmented reality, dan juga VR, virtual reality. Kita nak tahu juga apa beza kedua-dua ni. Sebab kadang-kadang kita biasa dengar dua terma ni salah gunakan ataupun dia disalah attributekan. Kadang-kadang orang cakap AR tapi sebenarnya dia masukkan VR. Kadang-kadang orang cakap VR tapi sebenarnya dia masukkan AR. So we want to try to see if we can distinguish between the two. Kita cuba bezakan dia supaya kita boleh faham apa sebenarnya yang kita nak kan daripada AR dan VR. Dan kita akan tengok bagaimana AR ni dihasilkan. So pengenalan dulu kepada diri saya. Nama saya Khairil Anwar bin Rusli dan saya merupakan Deputy CEO kepada syarikat New Legend Soft Enterprise bersama sahabat saya Haziq Aiman, yang juga berada dalam chat. Kami merupakan startup, satu company startup yang baru ditubuhkan. So kami memang tak ada banyak pengalaman buat bisnes ni lah. So ni perkara yang baru bagi kami. Tapi insyaAllah kami banyak progress dalam masa yang singkat, iaitu almost 3 years. Termasuk apabila kita ambil kira dengan COVID dan sebagainya kan. Bagi kami, progress kami ni lancar. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya mulakan company ni, saya juga ada pengalaman 3 tahun sebagai augmented reality content developer dan juga instructor. Macam ni saya juga conduct training mengenai AR ni dekat sebuah syarikat bernama Ferran Technology. So Ferran Technology ialah satu company teraju. Dia company teraju, maksudnya dia majoriti Melayu. Dan dia bertempat di Damansara Utama. So Ferran Technology ni ialah satu company software solution, especially untuk CAD software. Dan semasa saya join tu pun mereka baru nak tubuhkan department dalam AR VR. So satu perkara yang baru juga untuk mereka. And selain tu, sebelum itu lagi saya merupakan satu pelajar degree dalam computer science. Dalam bidang grafik dan multimedia software, penulisan grafik dan multimedia. So dalam pengalaman saya dengan AR ni ialah sebenarnya dari masa saya belajar degree lagi, di mana saya gunakan AR sebagai topik final year project saya. Di mana saya telah develop satu card game yang menggunakan AR untuk display 3D character
Okay, so kat game tu boleh keluarkan 3D character tu. Okay. So company kami ni, New Legend Soft ni merupakan company uh, in developing AR lah. Selain daripada development, kami juga uh, conduct training seperti awareness pada hari ini dan juga workshop. Sebelum ada COVID ni kita juga buat workshop, dan insyaAllah post COVID pun kita akan sambung balik workshop kami. Okay. Dan juga kita juga provide consultancy lah. So maksudnya kita jadi consultant dalam AR development kepada klien-klien kami. Setakat ni kami ada partnership dengan National STEM Association, NSA. So program ini pun di bawah partnership NSA. Dan juga kami ada partnership dengan UniKL, Universiti Kuala Lumpur. Okay. Di mana dalam partnership tersebut kami develop ataupun conduct training untuk klien-klien ataupun partner-partner UniKL. Okay. So ini ialah just some of our awareness program dalam 2021. Okay, planning kita. So the first one is hari ni 7 Ogos, and then kita plan untuk buat setiap bulan pada minggu pertama. So 4 September, 2 Oktober, 6 November, 4 Disember. Setiap bulan minggu pertama hari Sabtu. So senang nak ingat. So kalau nanti you ada siapa-siapa lagi yang berminat untuk menyertai ataupun you rasa you tahu ada orang yang mungkin boleh dapat manfaat daripada awareness program ni, you boleh kabarkan kepada mereka lah pasal program ni dan pada tarikh-tarikh berikut lah. So kalau you perasan dalam form tu pun kami dah buka slot-slot ni semua. So boleh daftar as soon as possible lah. Okay, tak perlu tunggu. Okay, selain itu kita juga ada training program. Kita akan ada training program. So setiap training program ni akan tekan kepada topik-topik yang berbeza dalam AR. Okay. So rancangan kami ialah kami nak buat program ni untuk setiap topik ialah seminggu selepas awareness. Okay, maksudnya kenapa kami nak buat macam ni, supaya selepas awareness sahaja you rasa macam saya nak try buat lah. Maybe you boleh ikut training program kami ni dan belajar bagaimana nak buat terus. So sementara momentum tu ada, sementara minat tu masih segar kan, masih ada motivasi tu, boleh terus buat lah. Okay. So kita buat the first one is image tracking pada minggu depan. Okay. And then bulan depan kita buat object tracking. And then kita buat surface tracking, face tracking, and then location based AR lah. Semua ni nanti kita akan pergi lebih lanjut apa yang dimasukkan dengan object tracking, surface tracking dan sebagainya. Okay. So nanti kita akan flash out the detail lah. So pada mula sekali kita nak fahami apa yang kita masukkan dengan augmented reality. Okay. So bila kita tengok perkataan augmented reality ni, dari segi istilah augment, okay, augment tu bermaksud kita nak tambah. Okay, kita nak tambah baik, kita nak menambah kepada sesuatu. Okay, augment. So augmented reality ni bermaksud ialah satu versi reality kami, okay, versi reality kita ni yang dah ditambah baik. Okay, so versi reality yang dah ditambah baik. So macam mana augmented reality ni tambah baik reality kita ialah dengan dia superimpose, maksudnya dia akan letak dalam real world tu computer generated images. Okay, so superimpose computer generated images. Kenapa kita kata dia sebagai images bukan 3D model ke apa? Ini disebabkan bila kita tengok AR tu, kita tengok melalui screen. Okay, kita tengok melalui screen. Okay, so bila kita tengok melalui screen, benda-benda ni semua dia jadi image lah. Okay, so kita katakan dia computer generated images. Okay. So augmented reality ni dia berada di dalam satu spektrum
Okay, dia berada dalam satu spektrum yang dinamakan sebagai extended reality. Okay, so payung besar dia, payung dia ialah extended reality. Dalam payung tu kita ada 3 terma, and actually there are a lot more terms, tapi kita sebaik-baiknya just tahu 3 ni dulu. Okay, kita ada augmented reality, and then kita ada mixed reality, dan kita ada virtual reality. So not to be confused augmented reality dengan virtual reality, sebab they are both actually two different terms yang hidup dalam dua hujung yang berbeza. Kalau lihat sini dalam spektrum XR ni, extended reality ni, kita ada real environment from one end and virtual environment on the other end. Okay. So apa yang dimasukkan di sini ialah augmented reality ni dia hidup di dalam real environment. Okay, dia berada dalam dunia sebenar. Virtual reality ni pula dia berada dalam virtual environment. Nanti kita akan lihat dengan lebih mendalam apa beza dia. Okay. Okay, so ini merupakan contoh perbezaan AR dan VR. Okay. Dalam AR kita ada dunia sebenar. Okay, kalau you lihat ini muka satu aplikasi AR di mana kita ada seorang pengguna, dia pancarkan kamera atau memandangkan kamera dia ke arah sebuah kertas. Okay. And then kertas ni dia apabila dapat dilihat oleh kamera tu, dia akan keluarkan satu objek. Okay, dia akan keluarkan satu objek. So objek ni ialah augmented. Okay, dikatakan dia augmented ke dalam dunia sebenar tu. Okay, tapi hakikatnya sebenarnya dia tak adalah dekat dunia sebenar tu. Jangan confuse, AR ni bukan magic. Okay, bukan hologram. Dia tak wujud kat dunia sebenar, dia hanya wujud dekat skrin saja. Okay, so dunia sebenar and then virtual object. VR ni pula ialah apabila kita sendiri masuk ke dalam satu environment yang baru. Okay, yang virtual dan baru. Maksudnya sini kita dah kalau kita pakai headset VR tu, kita dah tak berada di dalam bilik kita contohnya. Okay, kalau kita main dekat bilik, kita dah tak ada dekat bilik. So mungkin kita akan pergi ke dunia lain, kita akan masuk ke angkasa ke, masuk ke laut ke, ataupun kita masuk ke dalam rumah orang lain ke. Okay, so ialah satu environment yang virtual. Okay, the whole environment virtual. Okay. So lagi satu perbezaan ialah you perasan augmented reality ni disebabkan dia masih nampak real world, dia tak se-immerse. Okay, dia tak, immersion dia tak setinggi VR. Okay, kalau VR ni, kalau you biasa tengok orang bermain dengan VR ni, kadang-kadang dia tak sok sangat main tu sampai dia terlanggar benda kan, dia terlanggar orang dan sebagainya. Disebabkan VR ni dia sangat immersif. Okay, dia experience yang sangat immersif. Okay, so bila dia immersif, dia dah tak nampak dunia luar. Kadang-kadang dia tak dengar juga dunia luar. So dia hilang connection dengan dunia luar tu. Okay, sebab dia dah berada di dalam dunia dia sendiri. Okay, augmented reality dia tak hilang connection tu. Dia akan obscure sikit depending on the size of the object. Okay, kalau rumah ni full scale, mungkin dia akan tak nampak background. Okay, tak nampak background sebalik rumah tu. Okay, tapi kalau rumah kecil macam ni, biasanya dia tak ada apa-apa objek yang dihalang lah. So you masih boleh nampak dunia sebenar. Okay, so there are advantage lah kepada kekurangan dalam AR ni berbanding VR dalam segi imersif, dan kita akan lihat nanti macam mana dia menjadi satu advantage. Okay, so macam mana kita experience AR? Okay, seperti yang dia dilihat tadi, salah satu cara ialah kita pakai mobile device. Okay, so sekarang actually banyak aplikasi dalam Google Play Store ataupun dalam App Store, alright, yang actually you boleh buat AR. Cuma mungkin you tahu atau tak tahu saja, kan? Mungkin you tak explore dan sebagainya. Okay, dan antara salah satu example yang sangat popular ialah Pokemon Go.
Kalau you tengok dia pernah jadi satu game yang sangat-sangat trendy pada beberapa tahun yang lepas. Okay, Pokemon Go ni. Pokemon Go ni ialah salah satu example AR. Okay, permainan AR dalam mobile. So AI you boleh pakai mobile device. Ini juga merupakan salah satu advantage lah kepada AR uh, compare to VR, sebab VR you memang kena pakai headset. Okay, tak ada VR yang pakai handphone dan sebagainya lah. Okay, melainkan you pakai yang cardboard tu, Google Cardboard. Tapi itu pun is actually dia jadi kira headset lah. Okay. So contoh-contoh lain mungkin you pernah dengar pasal IKEA punya AR application. Okay. IKEA pun dah ada AR application dia sendiri. You boleh try to Google ataupun cari dekat App Store. Ada juga application untuk permainan Jurassic Park. Okay, so you boleh lihat dinosaur instead of Pokemon ni tadi. Kalau you ada handphone yang canggih sikit, mungkin boleh run certain ada application yang canggih seperti remote assist. Ada satu application nama remote assist yang boleh menggunakan AR untuk membantu technician untuk bantu orang secara visual. Okay, you boleh call technician boleh bantu menggunakan visual pointer dan sebagainya. You boleh check out AR application lah dalam Google Store dan sebagainya. Selain tu boleh juga pakai head mounted display device ataupun HMD, ataupun juga dikenali sebagai headset. Okay, dan kebiasaannya ini digunakan dalam industri. Okay, kalau kegunaan umum, kita jarang nak tengok orang pakai HMD. Sebabnya pertama, HMD ni masih mahal, majoriti dia mahal berbanding dengan kalau kita pakai handphone. Okay. And then sekejap. And then dia juga tak terlalu accessible lah. Apa yang dimasukkan dengan sini ialah kita tak ada supplier untuk HMD ni dekat Malaysia ni especially. Contohnya dekat sini yang dalam gambar ni, apa yang mereka pakai ni ialah dinamakan Microsoft HoloLens, developed by Microsoft. Dan Microsoft HoloLens ni ialah satu HMD yang hanya boleh dapat di pasaran US. Okay. Kalau you nak beli, you kena order dari US. So dia akan ship ke Malaysia lah. So itu akan menaikkan lagi harga dia dan sebagainya. Okay. And then advantage kita pakai HMD instead of pakai handphone ialah kita bebas melakukan kerja dengan tangan kita. Right? So kalau you tengok dekat sini, bila kita pakai tablet, pakai handphone, kedua-dua tangan kita ni biasanya kena pegang device kita tu lah. Right? So bila kita kena pegang device, dia jadi susah untuk buat kerja. Okay, sebab kadang-kadang kita nak lakukan aktiviti yang menggunakan tangan. Okay. So advantage pakai HMD ni ialah tangan kita bebas untuk buat kerja, sambil tu kita ada AR yang membantu kita. Okay. So sebab tu dia banyak digunakan dalam kilang-kilang, okay, dalam urusan pekerjaan, industri dan sebagainya. Okay. So sambil pekerja itu melakukan kerja tugas mereka, contohnya sini dia nak saya rasa dia tengah repair something ni, dia tengah repair generator ataupun tengah assemble generator. Sambil dia assemble tu, keluar instruction dekat depan mata dia, dia boleh membaca instruction sambil dia melakukan tugasan dia. Okay, dan juga akan ada visual cue lah. Contohnya sini, pusing sini dulu. So sini nombor 1, sini nombor 2 dan sebagainya. Okay. So dalam industri, banyak area yang kita boleh terapkan unsur AR.
Contohnya dalam R&D, okay, kita boleh gunakan AR untuk buat rapid prototyping. Yang dimasukkan di sini ialah apabila kita nak buat satu prototype, dan kebiasaannya prototype ni kalau kita nak tunjuk dekat klien, kita akan buat physical prototype. Okay. Contohnya kita nak buat mainan ke kan, ataupun kereta. Salah satu contohnya ialah kereta. Kalau you tahu pasal prototype kereta ni, kebiasaannya dia akan menggunakan clay model, okay, tanah liat. Right. Dan biasanya bila kita guna tanah liat ni, dia memerlukan satu proses yang ambil masa yang lama dan juga boleh makan kos yang mahal dan perlukan seorang expert untuk actually model the clay tu, macam bermain dengan tanah liat, okay, untuk jadi bentuk sebuah kereta. Okay, so itu tak sesuai untuk rapid prototyping, sebab rapid prototyping ni dia nak buat benda tu dengan masa yang singkat, dengan paling laju, result yang paling pantas lah. Okay. Sebab kadang-kadang banyak perubahan yang perlu dilakukan. Okay. Kalau kita send satu prototype kepada klien, and then klien minta ubah itu, ubah ini, ubah itu, so dia kena buat balik. So kalau kita ada physical prototype, ia mengambil masa, okay, memakan kos yang mahal, dan juga memenatkan lah kita nak buat ulang-alik buat prototype. So menggunakan AR, you boleh display prototype itu dalam 3D, okay, 3D depan mata klien tu sendiri, dan maybe you can do it full size, actual scale. Okay. So kereta actual scale, tapi kereta yang digital instead of a physical car. Okay. So untuk rapid prototyping sangat sesuai, design review, okay, dan juga untuk buat virtual meeting pun boleh menggunakan AR. Okay. Dalam production and manufacturing, contohnya AI boleh digunakan untuk logistik. Okay, contohnya kita nak buat inventory kan, kita boleh scan sebuah kotak dan kita boleh tahu dalam kotak tu ada item apa, okay. Apa yang perlu lakukan dengan item tu, contohnya sini bila kita nak kena pick up order tu dan sebagainya, okay. Ataupun kita boleh gunakan untuk sebagai assistance ataupun guidance kepada employee, okay. Which is kalau you tengok majority industri sekarang, dia nak kena train employee dia secepat yang mungkin supaya mereka boleh lakukan kerja, okay. AR sangat-sangat berguna untuk tingkatkan kualiti kerja mereka dan juga retention rate of training, okay, retention rate of training. Sebab sambil mereka melakukan kerja, sambil mereka melihat arahan depan mata mereka, so mereka tak perlu refer kepada buku, tak perlu refer kepada manual, okay. So lebih mudah untuk tangkap macam mana proses pekerjaan itu, okay. Dalam sales and marketing banyak digunakan dalam promotion, advertising, okay, exhibition. Okay, mungkin you pernah pergi ke auto show kan, auto show kereta, and mungkin pernah tengok ada AR booth, okay, booth untuk lihat kereta tu secara AR. Benda ni dah ada di luar negara banyak. Kat Malaysia ni insyaAllah mungkin masa terdekat akan ada lah. Sebenarnya syarikat Malaysia ni, syarikat kereta dekat Malaysia ni pun tengah dalam perancangan untuk buat AR VR dalam dia punya bisnes dia lah, okay. Dari segi after sales, contohnya dalam maintenance, sama juga macam employee assistant tu, cuma instead of kita assist employee, kita nak assist pengguna kan, okay. So konsep yang sama, okay, kita assist pengguna untuk membuat maintenance dan sebagainya, okay. User manual, macam mana nak menggunakan mereka membeli appliance baru, macam mana nak gunakan appliance tu. Mungkin AR boleh digunakan untuk superimpose instruction atas mesin tu sendiri, okay. So dia tahu butang mana nak kena tekan dan sebagainya.
Ini beberapa contoh AR digunakan dalam industri. Contohnya dalam industri pembinaan, construction. AR boleh digunakan untuk superimpose rangka bangunan dekat site. Sebelum site tu siap lagi, kita boleh letak bangunan secara digital kat atas site tu supaya kita boleh lihat bagaimana rupa dia nanti dekat kawasan tu sendiri. So ini amat berguna untuk arkitek ke, dia nak explain kepada klien macam mana rupa bangunan tu nanti, macam mana end result bangunan tu, untuk convincekan mereka, ataupun boleh digunakan untuk communicate between pekerja. Contohnya kat mana nak letak dia punya scaffolding apa sebagainya tu, dia boleh refer kepada AR. Dalam healthcare contohnya AR digunakan dalam surgery untuk membantu surgeon tu melihat, contohnya dia masukkan tube ke dalam kita punya saluran dan sebagainya. Macam mana dia nak tahu tube tu sudah ada dekat mana. So kebiasaannya ini memerlukan satu kamera. Biasanya dia akan letak kamera dekat tube tu, kamera yang kecil, dan dia boleh nampak bahagian dalam badan pesakit tu. Tapi kalau menggunakan AR, dia tak perlu letak kamera. Dia boleh lihat secara virtual progress kemasukan tube tu. Salah satu contohnya lah. Lagi satu contoh yang saya pernah melihat ialah bagaimana AR ni membantu jururawat untuk scan blood vessel atas tangan pesakit supaya dia boleh suntik dengan tepat. Dia boleh melihat blood vessel kat tangan pesakit, supaya bila dia cucuk jarum tu, dia kena betul-betul masuk dekat blood vessel. Tak adalah ada kesalahan di situ. Tak ada kesalahan. AR banyak digunakan dalam education. Sangat-sangat berguna untuk mengajar, especially topik-topik yang kita perlu bayangkan secara visual, ataupun kita perlu animate benda tu. Dia telah terbukti mampu menambahkan retention rate student dalam pembelajaran. Maksudnya sini student akan lebih memahami topik yang diajar. Dia akan mudah ingat. Dan merupakan satu cara yang lebih menarik daripada kalau dia setakat membaca dan melihat gambar. Mungkin dia boleh berinteraksi juga dengan aplikasi tu. Contohnya mungkin boleh biasa kita lihat colouring book AR. Kanak-kanak boleh mewarnakan sesuatu dalam colouring book tu, dan bila dia pakai AR, objek yang diwarnakan tu akan muncul seakan-akan benda yang hidup dengan warna yang telah digunakan tu. So ia satu experience yang interaktif kepada kanak-kanak. Sangat-sangat menarik perhatian. Dalam tourism juga boleh digunakan untuk menambah baik interaktiviti dan juga visual quality kepada exhibition tu sendiri. Ataupun boleh digunakan untuk explain lebih lanjut mengenai sesuatu exhibition itu. Contohnya di sini mungkin kita hanya ada rangka tulang fosil, bagaimana kita nak lihat rupa mereka dengan isi, dengan sisik dan sebagainya, kita boleh gunakan AR untuk superimpose dekat rangka tu sendiri, contohnya. Sekarang kita pergi kepada bagaimana AR berfungsi. So kalau tengok sini, saya ada bagi 5 kategori. Sebenarnya ada kemungkinan lebih daripada itu.
Tapi saya bagi 5 saja sebab ini merupakan 5 kategori yang kita juga akan provide training nanti. Okay, so kita akan lihat satu-satu. Okay, the first one is image recognition. Okay, image recognition ni bermaksud kita menggunakan sebuah flat image. Okay, sebuah flat image seperti kalau sini dia pakai QR code. And this is actually not QR code pun, it's just kod biasa. Kalau QR code dia akan ada 3 kotak hitam dekat sisi dia tu. So ini bukan just kod biasa. Tapi tak semestinya kita kena pakai QR code ataupun any form of code. Actually apa-apa image saja pun boleh diguna pakai. Okay. Contohnya you pernah tengok tak Bobo Boy? Bobo Boy actually ada release satu collectible card. Dia telah buat satu collaboration dengan Choki, okay, coklat tu, coklat tu, untuk membuat AR Bobo Boy card. Dan saya rasa dia release dekat Indonesia saja. Saya tak pasti dekat Malaysia ada ke tak. And dia boleh menggunakan card tu lah, okay, card image card Bobo Boy tu untuk keluarkan objek. Tak perlu ada QR code. Okay. So actually bagaimana kita nak buat semua ni kita akan belajar nanti dalam workshop, webinar training, okay, minggu depan. Right. Okay, so advantage kita guna image recognition ni ialah dia sangat mudah untuk set up. Okay, you just perlukan ada satu image and then you just perlu scan image tu, keluarkan objek. Tapi advantage dia ialah dia tak ada degree of freedom yang tinggi. Maksudnya di sini disebabkan dia image yang flat. Kalau kita tengok daripada satu sudut, contohnya kita tengok daripada satu corner, mungkin jadi susah nak track image tu sebab dia ada certain degree. Okay, kalau certain angle, bila kita tengok dia akan dah tak boleh track image tu. Bila dia dah tak boleh track, AR tu pun akan hilang. Macam tu lah. Lagi satu kelemahan dia ialah apabila image tu sendiri mungkin ada kecacatan. Contohnya dia chroma. Okay, image tu chroma, so surface dia tak smooth ataupun mungkin ada conteng-conteng ke, ada kesan-kesan lain dan sebagainya, mungkin ada tertumpah air ke. Itu mungkin akan jejaskan image tu. Jadi dia akan jejaskan bagaimana image tu boleh digunakan sebagai tracker. Okay. Selain itu kita juga kena take into consideration lighting. Okay. Kalau surface image tu glossy, maksudnya boleh pantul cahaya, itu juga akan jejaskan image. Okay. Kalau terlalu gelap pun tak boleh. So dia ada banyak condition lah untuk buat image tu nampakkan AR yang jelas dan cantik dan stable. Okay. Okay, selain tu kita juga ada object recognition. Jadi instead of kita pakai image, kita pakai keseluruhan objek. Okay, satu objek. Jadi ini biasanya digunakan untuk objek-objek kecil macam mainan ataupun peralatan-peralatan pertukangan dan sebagainya. So advantage menggunakan objek, dia lebih banyak degree of freedom. Basically you can view the AR from every angle. Okay, basically you can view from every angle. And then you boleh juga superimpose you punya image tu from every angle jugalah. So tak semestinya you tengok from one side saja. You tengok from another side, mungkin konten yang berbeza. Contohnya mungkin kalau depan truck bomber ni, dia keluarkan info yang berbeza. Kalau dari sisi, dia keluarkan info yang berbeza. Dari belakang, keluar benda yang berbeza. Okay, boleh set up macam tu juga.
Okay, kita ada juga surface recognition. So surface recognition ni bermakna dia tak perlukan image, you just gunakan flat surface. Okay, flat surface. So ini salah satu contoh yang digunakan oleh IKEA. Okay, teknik ni digunakan oleh IKEA untuk create satu application yang mana you boleh sebelum you beli produk mereka tu, you boleh lihat sendiri dari rumah you macam mana rupa produk tu dekat rumah tu nanti. Contohnya you nak beli kerusi, nak beli sofa, sebelum you pergi IKEA dan beli, you boleh guna dulu app ni untuk lihat sesuai tak sofa ni berada di dalam ruang tamu tu. Mungkin warna tak matching nanti ataupun tak muat ke dan sebagainya, sempit, mungkin tak matching dengan kapet. So kita boleh buat decision tu dulu sebelum kita buat purchase kita. Alright. So advantage surface recognition ni, dia tak perlukan apa-apa spesifik image atau objek. Kalau macam sebelum tu kita ada image yang keluarkan objek, jadi kita hanya boleh scan image itu saja. Kita tak boleh scan image lain. Kalau scan image lain tak keluar objek tu. Sama juga dengan gunakan objek tracking, kita scan objek itu saja yang boleh keluarkan objek. Tak ada objek lain yang kita buat yang boleh keluarkan AR yang sama. Okay. So surface recognition advantage dia, asalkan ada flat surface, you boleh keluarkan objek tu. Tapi disadvantage dia ialah ini ialah satu teknik yang agak advance dari segi teknologi dia. Jadi sebenarnya pada masa kini tak semua device boleh support function ni. Okay. Cara yang you boleh kenal pasti sama ada you boleh support atau tidak, you actually boleh Google. Kalau you pergi dekat Google and then you type in any terms, contohnya you biasanya haiwan lah. Kalau you type in dekat Google haiwan, contoh you type in lion. Okay, Lion, lion. And then you perasan dekat iPhone you tu akan ada satu butang. Dalam the first result tu dia akan ada satu butang, dia tulis see in 3D view, something like that lah. Okay, lihat dalam 3D. And actually bila you tengok dekat 3D ni, dia akan ada lagi satu butang, dia akan cakap view in the real world. Okay, kalau ada butang tu maksudnya you punya handphone ada capability untuk bermain dengan surface recognition. Okay, kalau tak ada maksudnya tak ada lah, tak boleh buat. Macam tu lah. Moving on, kita ada face recognition, ataupun tak semestinya face, mungkin the whole body as well, kita boleh recognize. So ini banyak diguna pakai dalam filter-filter kan. Kalau kita ada anak-anak remaja ataupun kita sendiri kan yang bermain dengan social media, mungkin kita biasa melihat orang pakai filter-filter ni di mana mereka buat penambahan kepada muka mereka kan. Mungkin ada yang tambah bunga kat atas kepala, mungkin ada yang tambah spek mata, mungkin ada yang totally tukar kepala mereka kepada makhluk lain kan. Biasa kita lihat benda-benda ni. So ini juga ialah satu jenis AR. Okay, dinamakan face recognition. So advantage face recognition ni ialah dia sangat fleksibel dari segi tak semestinya muka orang tu saja yang you boleh scan. Okay, asalkan benda tu boleh identify sebagai sebuah muka, you boleh gunakan face recognition ni. Okay. Dan juga disebabkan muka ni kita boleh buat expression, kita boleh buat pergerakan, contohnya kita kenyit mata, kita boleh senyum, kita boleh masam muka dan sebagainya. Face recognition ni advantage dia masih boleh detect muka tu walaupun banyak berlaku perubahan. Okay. Walaupun banyak berlaku perubahan. Some example use case yang lebih mungkin bermanfaat, contohnya face recognition ni banyak digunakan untuk fashion. Okay, dalam industri fashion. Okay, contohnya digunakan untuk apply makeup atas muka kita. Okay, ada banyak dah app yang mana
you boleh lihat bagaimana rupa makeup tu dekat muka kita tu sebelum kita beli makeup tu sendiri. Okay. Contohnya lipstick, makeup, setengah orang beli apa yang eyelash tu, contour apa sebagainya tu, saya tak tahulah. Makeup ni juga digunakan untuk kasut. Okay. So itu bukan facial recognition lah. Kalau kasut, kita bukan letak kasut atas kepala. Maksudnya di sini dia scan kaki instead of kasut. Scan kaki instead of kepala. So you boleh lihat bagaimana rupa kasut tu atas kaki you, tanpa you perlu pergi kedai dan test, tak perlu beli. Okay. Baju pun ada. Okay. You boleh scan you punya badan, dia akan tukarkan baju you kepada baju yang you nak pakai, yang you nak beli. Alright. And this is actually a very very beneficial, especially zaman COVID ni. Okay, sebab zaman COVID ni kita tak boleh test baju, kita tak boleh test makeup, kan? Tidak dibenarkan untuk test kasut dan sebagainya. So ini bukan satu benda yang tengah booming sekarang. Okay, face recognition. Okay, dan kita ada geolocation ataupun location based AR, ataupun actually nama sebenar dia agak kompleks, dipanggil simultaneous localization and mapping, iaitu nama panjang dia. So ini dia menggunakan GPS lah kiranya. Okay, dia menggunakan GPS. Banyak digunakan untuk navigation. Alright, navigation dalam kereta. Sebenarnya kalau you lihat kereta-kereta canggih di luar negara, sekarang banyak include augmented reality navigation, di mana you akan ada screen depan driver tu yang boleh superimpose arrow, okay, arahan atas screen tu supaya you boleh tahu dekat mana you nak pergi. Okay, dekat mana yang you perlu pergi. Saya rasa ini sudah ada dalam Mercedes, BMW, mungkin Audi pun ada, saya tak pasti. Kebanyakannya sports car lah, kereta-kereta yang canggih. Okay, so advantage dia ialah di sini daripada traditionally kita pakai navigation app seperti Waze ataupun Google Map. Okay, kita tak perlu melihat phone kita, so kita boleh fokus completely on the driving, dan dia juga sangat-sangat accurate. Sebab kadang-kadang kalau kita pakai Waze, kita pakai Google Map pun kadang-kadang kita confuse sebab banyak jalan dan sebagainya, especially contoh dekat area Bandar Pesat macam KL, Kuala Lumpur, mana kita banyak cabang jalan, kadang-kadang kita confuse, kita nak masuk simpang mana, kan. Menggunakan AR, dia superimpose directly atas jalan raya tu, so kemungkinan untuk dapat untuk membuat kesilapan tu sangat-sangat rendah. Okay. So selain tu ada kemungkinan, saya pun tak pasti wujud ke tak app ni, tapi saya rasa saya pernah nampak, dia boleh track sama ada di sebalik kereta, contohnya sebalik kereta ni ada tak orang di sebalik kereta tu, ada tak motor di sebalik kereta tu. Ini sangat useful sebagai satu safety measure, sebab kadang-kadang kalau kita tengah memandu, especially dekat kawasan perumahan, kadang-kadang tiba-tiba ada orang berlintas, tiba-tiba ada haiwan berlintas, kita tak sempat nak break dan berlaku pelanggaran. So ini akan membantu kita visually untuk tahu di sebalik halangan tu, obstacle, seperti kereta lain, seperti mungkin ada pokok-pokok besar, kita boleh melihat apa di sebalik halangan tu, jadi kita boleh bertindak sepatutnya lah. Okay. Okay, dan akhir sekali kita akan melihat apa yang diperlukan untuk develop augmented reality ni. Okay. So actually nak develop AR ni lebih kurang saja kita nak develop apa-apa app, okay, apa-apa game, okay, apa-apa software. Kita perlukan software untuk buat 2D design, okay, especially untuk buat macam apa, user interface, nak buat icon-icon,
untuk butang-butang dan sebagainya, kita perlukan some 2D design software seperti Photoshop, Illustrator, alright, ataupun GIMP, okay, Inkscape dan sebagainya. Okay, selain itu kita juga perlukan 3D design software seperti Maya, Blender, alright. Kenapa kita perlukan 3D design software? Sebab kebiasaannya AR ni kita nak display 3D object. Okay, kebiasaannya majoriti AR ialah kita nak display 3D object. Jadi 3D design software sangat-sangat digunakan, okay, untuk develop AR. And then kita perlukan app development software seperti Unity, Unreal Engine. Kedua-dua ini merupakan engine untuk develop games, actually, untuk develop games. Tapi kedua-dua engine ni ada banyak support kepada AR dan VR. Okay. Saya especially biasanya menggunakan Unity dan dalam training workshop ataupun training webinar pada yang akan datang, majoriti akan menggunakan Unity. Okay. Unity banyak support untuk AR, VR. Unreal pun ada, tapi saya tak pernah guna, so saya pun tak sure bagaimana kualiti dia. Alright, so you boleh try to look at both of this. Okay. Unreal Engine ni especially saya pernah dengar dia tak memerlukan programming sangat. Okay. Just so you know, untuk develop app ni kita perlu ada ilmu programming. Tapi Unreal Engine ni lebih kepada non-programmer friendly. Okay. Dia lebih kepada orang yang nak buat app tanpa perlu banyak sangat ilmu mengenai programming. Unity ni dia lebih kepada programmer. Okay. So ini merupakan tiga-tiga ni merupakan standard untuk develop apa-apa software actually ataupun apa-apa game. Yang membezakan AR development dengan application development biasa ialah software development kit untuk AR tu sendiri. Okay. So contohnya Unity dengan Unreal ni, kedua-dua ni by default tak ada functionality untuk develop AR, tapi dia ada support dia tu untuk you include AR. Okay. Salah satu support dia contohnya ialah software development kit, nama dia Vuforia. Okay. Dan Vuforia ni yang kita akan explore juga nanti dalam training yang akan datang. And then AR Core ni pun sama. So software development kit ni ialah yang responsible untuk kita buat AR tu sendiri. Okay. Alright. So itu saja untuk sesi kita pada pagi ini. So sekarang kita telah masuk ke dalam Q&A session. Kita ada dekat 10 minit lagi. So kalau ada apa-apa soalan boleh tulis dekat chat. Saya akan try untuk jawab soalan-soalan tu. Okay, Samia Jamal ada tanya AI ni perlu app sendiri untuk scan atau boleh guna QR scan biasa? Kebiasaannya dia gunakan apps dia sendiri. Tapi certain AR tak perlu menggunakan apps apa-apa pun. Contohnya macam saya cakap tadi, kita ada Google Image. Actually kalau you Google seperti istilah seperti lion, tiger dan semua tu, dia ada functionality untuk keluarkan AR dia. Itu tak menggunakan app, itu you guna browser saja. So tak semestinya you perlu pakai app. Tapi setahu saya QR scanner memang tak boleh lah. QR scanner memang tak boleh. Memang biasanya tak ada functionality tu kepada QR scanner. Okay, ada apa-apa soalan? Software ni semua free ke atau paid? Okay,
certain software yang saya listkan tu free, ada yang paid juga. Okay, contohnya app development software yang saya tunjuk tu, Unity dengan Unreal, kedua-dua ni free. Okay, tapi dia datang dengan syarat. Biasanya free ni datang dengan syarat. Contohnya Unreal dengan Unity ni free selagi you tak commercialize. Okay, free selagi you tak commercialize. Kalau you commercialize, dia ada threshold dia. Contohnya Unity, kalau tak silap saya, kalau you dah sampai ke tahap you generate revenue up to, tak silap saya, $10,000 per year. Okay, so it's a big threshold. Tapi kalau untuk company besar, mungkin threshold ni dah lepas lah. Kalau you tak generate revenue up to $10,000 a year, you boleh guna Unity for free. Contohnya. Selain itu, SDK contoh seperti AR Core ialah free. AR Core ni developed by Google, dia completely free. Tapi AR Core ni is actually quite advanced. So AR Core ni ialah salah satu SDK yang kita gunakan untuk surface tracking tadi tu. Okay. Surface tracking ni biasanya dia sangat advanced. So you boleh gunakan AR Core, tapi dia advanced lah. So tak semua device boleh gunakan AR Core ni. Vuforia pun sama seperti Unity, dia free bersyarat. Okay, iaitu you tak boleh commercializekan dia. Kalau you commercializekan dia, actually dia akan letak watermark dekat you punya app tu nanti. Okay, kalau you masukkan dalam App Store, mungkin kantoi lah kan, sebab ada watermark dan sebagainya. Okay. Okay, kita akan buka soalan lagi dalam 9 minit. Kalau tak ada apa-apa soalan, nanti dalam sekarang 10.52, dalam 8 minit lagi kita akan tutup lah kita punya webinar ni. Okay, AR dia tak kisah sangat konten dia you nak letak apa. Video pun you boleh letak. Saya pernah lihat AR application yang letak video. Saya pun sendiri pernah buat satu AR application yang keluarkan video. Saya buat ni untuk MDEC, MDEC punya exhibit. Dia display some apa tu, local products, okay, produk tempatan dekat satu exhibit dia. Kalau you pernah pergi dekat menara MDEC tu, ada satu, kalau tak silap saya MDEC MDEC ke MITI, saya pun lupa, antara salah satu tu. Dia akan ada satu exhibit tau dekat dia punya lounge tu, dekat dia punya area yang you boleh, dia punya entrance tu, dia akan keluarkan AR video. Okay. So video boleh, image boleh. Actually you nak AR kan audio pun boleh technically, tapi dia tak nampak lah, cuma you boleh dengar based on apa yang you scan tu lah. Okay, tak semestinya satu image. Okay, tapi satu image yang you scan tu kena at least ada satu objek lah yang dia pancarkan. Okay, you boleh scan dua image sekaligus, seperti contoh yang saya kata tadi yang boy cut tu. Okay, actually you boleh scan dua image, and then dua image ni kalau you put side by side, okay, you letak dua card ni side by side, dia akan berlawan kan. Contohnya sebab boy ni dia satu animasi action kan, dia akan buat dua card ni berlawan. Contohnya boy berlawan dengan Adudu kan dan sebagainya. So tak semestinya satu image, you boleh scan, ada limitation dia lah. Contohnya certain limitation dia depends on size screen tu sendiri. Okay, screen tu muat berapa image, right? Betapa beratnya you punya objek tu, sampai kalau you scan satu image mungkin masih ringan, tapi kalau you scan dua image mungkin app tu jadi berat kan, mungkin ada lagging dan sebagainya. So itu pun satu limitation juga.
But semua limitation tu is depending on hardware, okay? You punya application tu macam mana you optimize dan sebagainya lah. Okay, ada lagi soalan? Limit masa, AI tak limitkan masa untuk video tu. So you nak buat berapa lama pun ikut you. Tapi lagi sekali lah, ini lagi lama video tu dia akan lagi banyak memori yang diperlukan. Okay. So benda tu is actually limitation kepada hardware dan you punya application tu sendirilah, kan. So tak ada limitation lah. Technically tak ada lah limitation. Image pun sama, tak ada limit pada resolution, tapi kita kena ingat kalau especially kita develop untuk mobile app, tak perlu resolution yang tinggi-tinggi pun sebab screen kita kecil, kan. Unless you mean image untuk tracking tu, kan. Tracking tu kalau boleh image tu jelas. Kita bagi image yang jelas supaya tracking tu accurate. Okay. Sebab kalau image tu blurry dan sebagainya, mungkin itu akan boleh juga effect lah kepada accuracy tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kita boleh stop di sini. Okay, kita berhenti di sini. So saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menghadiri kita punya program ni. This is actually our first program bersama NSA, so memang kelang kabut sikit. So itulah ya, kita hantar form pun hari Jumaat tu hantar, hari Sabtu kita buat program, kan. So kelang kabut sikit, tapi tak apa. So saya harap sedikit sebanyak you dapat manfaat daripada program ni. Okay, so we are looking forward for your participation in the future kepada training-training kami. Just so you know, training-training yang lain tu berbayar lah. Awareness ni free. Okay, awareness ni free. Tapi untuk training akan ada pembayaran yang perlu dilakukan. Okay, sebab kami pun perlu makan. So apa tadi? Okay, kami akan hantar invitation kepada training. Okay, kepada siapa yang telah daftar. Training fee ialah RM50 per session. Okay, untuk setiap satu session tu RM50 kita buat. So it's actually quite cheap untuk
AR. Sebab kalau you tahu pasal AR, VR ni merupakan satu perkara yang agak baru. Okay. Kalau pergi training dekat mana-mana pun kebiasaannya sangat-sangat mahal. Kami buat ni murah sebab ni ialah webinar 1 jam sahaja. Jadi RM50 tu is actually cheap. Okay. Dan kalau you ada sesiapa yang you rasa berminat untuk belajar mengenai AR ni, okay, boleh lah hantar kepada kawan-kawan. Okay, bolehlah cerita kepada kawan-kawan mengenai program kami ni. Okay. So supaya semua dapat manfaat dalam program ni. Training yang disediakan sekejap. Okay. So ni ialah training kita. The first one, image tracking. Dan dalam minggu depan kita akan insyaAllah hantar invitation paling latest hari Isnin. Okay, so just be aware lah. Okay. And then kita ada object tracking, surface tracking, face tracking, and then location based tracking. So kita ada 5 training. Okay. So 5 training ni kita buat independent of each other. So you tak perlu tahu pasal image tracking untuk belajar pasal object tracking dan sebagainya. Okay. Kita akan belajar the basics each time, right? Macam mana nak gunakan Unity, macam mana nak gunakan Vuforia, okay, dalam masa 1 jam training tu. Okay. Okay, kalau dah tak ada apa-apa, kita dah boleh tamatkan lah kita punya sesi ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua peserta. Okay. Semoga kita jumpa lagi pada training yang hadapan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan have a good weekend.